Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tentang bab haid menurut kitab Bidayah Muhtaj fi Syarhul Manhaj. Berdata penulis buku. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Abi Bakri bin Ahmad bin Muhammad bin Umar bin Muhammad bin Abdul Wahhab bin Muhammad bin Tawab bin Mushaf Al-Asadi. Beliau lahir pada pagi Rabu iaitu 2 Safar 798 Hijrah di Damaskus, Syria. Beliau belajar di Madrasah Asyamiyah Al-Baronai. Beliau berguru dengan ayah Imam Taqiyuddin Ibnu Qud Syubah. Selain itu, beliau juga berguru dengan pakar-pakar hadis iaitu Aisyah binti Muhammad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, Al-Hafidh Abdullah bin Ibrahim Al-Bali, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Al-Arraqi. Beliau telah berkecimpung dalam bidang pensyarah di beberapa universiti iaitu di Dahriyah, Nasriyah, Taqwiyah, Mujahidiyah, Al-Jawaniyah, Farsiyah dan tempat beliau belajar dahulu iaitu Syamiyah Al-Baroniyah. Antara karya-karya beliau ialah Irsyadul Muhtaj ila Tawjihi Al-Minhaj, Bidayatul Minhaj fi Syarhul Minhaj, Tarikhul Muluk, Al-Ashrafu Qaitabi dan lain-lain lagi. Beliau telah kembali ke rahmatullah pada petang Khamis iaitu 12 Ramadan 874 Hijrah. Biodata Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang cendekiawan Islam yang terkemuka yang hidup pada abad ke-11. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di Tus, Persia yang kini dikenali sebagai Iran pada tahun 1058. Beliau mendapat pendidikan di Baghdad dan menjadi seorang ulama dan ahli falsafah. Sumbangan terbesar beliau adalah sebagai penyelamat krisis kepercayaan. Pada ketika itu, Al-Ghazali menghadapi krisis kepercayaan secara peribadi dan mencari jalan kebenaran dalam ajaran Islam. Karyanya Al-Munkih min Al-Dalal, penyelamat dari kesesatan, menjelaskan perjalanan spiritualnya dan menjadi landasan bagi banyak Muslim dalam memahami iman dan falsafat. Yang kedua ialah tasawuf dan islah batin. Al-Ghazali memainkan peranan penting sebagai kunci dalam menghubungkan ilmu teologi dan tasawuf. Karyanya Ihya Ulumuddin iaitu memurnikan ilmu agama, iaitu mengajarkan pemurnian jiwa dan mendidik hati bagi menjalani hidup sehari-hari. Yang ketiga adalah kritik terhadap falsafat Aristoteles. Al-Ghazali memberikan kritikan yang mendalam terhadap pengaruh falsafat Aristoteles dalam dunia Islam. Karyanya Tahafful Al-Falasifah yang menyoroti ketidaksesuaian dalam pemikiran falsafat dan ajaran agama. Al-Ghazali dikenang sebagai seorang cendekiawan Islam yang merangkum berbagai cabang ilmu dan menyelidiki persoalan kehidupan rohaniah. Sumbangannya membentuk landasan untuk pemikiran Islam yang selanjutnya. Seterusnya adalah biodata Sayyidina Aisyah. Nama lengkap beliau adalah Aisyah binti Abu Bakar. Beliau dilahirkan di Mekah, Arab Saudi pada tahun 613 Masihi. Beliau adalah puteri kepada Abu Bakar iaitu khalifah pertama Islam dan menjadi isteri Nabi Muhammad SAW pada usia yang tersangat muda. Sumbangan terbesar beliau adalah dalam bidang keilmuan dan pendidikan. Sayyidina Aisyah dikenali sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam keilmuan Islam. Banyak hadis dan peristiwa kehidupan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkannya. Para ulama sering mencari petunjuk dan penjelasan dari beliau dalam memahami ajaran Islam. Sumbangan beliau yang kedua adalah tafsir Al-Quran. Sayyidina Aisyah memiliki pemahaman mendalam terhadap Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran dijelaskan olehnya dan banyak riwayat dan fatwa diambil darinya. Yang ketiga adalah dari segi kehidupan berumah tangga. Melalui cacatan kehidupan rumah tangganya bersama Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan contoh teladan bagi umat Islam dalam hal kehidupan berkeluarga, ketabahan dan kesederhanaan. Dari sudut peranan dalam politik dan sosial, Sayyidina Aisyah juga terlibat dalam urusan politik dan sosial setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Keterlibatannya dalam peristiwa-peristiwa sejarah seperti pertempuran Jamal menggambarkan beliau memainkan peranan penting dalam peristiwa-peristiwa penting dalam Islam. Seterusnya, tokoh ini ialah diberi nama Ibnu Abbas, merupakan sepupu Nabi Muhammad dan terkenal dengan pengetahuan yang mendalam mengenai Al-Quran dan Hadis. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah di Mekah. Berikut adalah biodata ringkas tentang hidup beliau. Nama penuh beliau ialah Abdullah Ibnu Abbas. Beliau dilahirkan kira-kira tahun
619 Masihi di Mekah. Beliau wafat pada tahun 687 Masihi di Taif. Beliau digelar Habarul Ummah, iaitu cendekiawan ummah, dan Turjumunul Quran, iaitu penterjemah Al-Quran. Antara sumbangan beliau ialah beliau bertugas sebagai sahabat dan penasihat terpercaya bagi Nabi Muhammad SAW dan kemudiannya kepada Khalifah Abu Bakar dan Ali. Selain itu, beliau juga dikenal dengan pengetahuan yang mendalam mengenai Al-Quran dan sering dianggap sebagai salah satu penafsir Al-Quran yang terbesar. Tokoh yang terakhir ialah Al-Mutawalli. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Al-Mutawalli Al-Sya'rawi. Beliau lahir pada 5 April 1991 di Kerajaan Taqliyah Al-Masri. Beliau wafat pada 17 Jun 1998 di Kahirah, Mesir. Beliau mendapat pendidikan di Universiti Al-Azhar dan kemudian meraih gelar PhD dalam filosofi Islam dari Sorbonne, Perancis. Beliau berkarya dalam banyak bidang. Yang pertama ialah menjadi imam dan penceramah berbagai masjid di Mesir. Yang kedua, diangkat sebagai Timbalan Kementerian Wakaf pada tahun 1961. Selain itu, beliau juga aktif dalam dakwah Islam. Bukan itu sahaja, beliau juga pernah menjadi seorang pensyarah di universiti lama beliau, iaitu Universiti Al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1998. Nama saya Nur Syahidah binti Muhammad Farhan, nombor matrik 059863. Babul Haid wal Istihadah wan Nifas. Wal haidu lughatan as-sayalani yuqalu hadul wadi iza sala. Wa syara'an damun yakhruju ba'da bulughul mar'ah min qubuliha min aqsa rahimiha min ghairi sababin fi awqatin ma'lumatin bi syara'iti makhsusatin. Maksudnya, haid dari segi bahasa ialah as-sayalan yang memberi makna mengalir. Manakala dari segi syarak pula ialah darah semula jadi yang keluar selepas wanita itu balik daripada kemaluannya di hujung rahim tanpa sebab pada masa-masa tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan syarah ini, dapat difahami bahawa haid ialah darah yang keluar daripada hujung rahim seorang perempuan ketika badannya dalam keadaan sihat dan bukan disebabkan oleh penyakit atau semasa melahirkan anak. Darah keluar pada tempoh masa tertentu mengikut kebiasaan perempuan tersebut. Ciri-ciri darah haid adalah seperti berwarna merah kehitaman, mempunyai bau yang busuk dan rasa kepanasan. Kebiasaannya, perempuan yang sedang didatangi haid akan merasakan kesakitan pada badannya dan mengalami gangguan perasaan dan emosi. Wal istihadah damun yasilu min irkin fi adnar rahim. Yuqalu lahu al-azilu bizalil mu'jamah wa kila bil muhmalah. Wahuwa damun illatun la jibillatin aksul haid. Maksudnya, istihadah ialah darah yang mengalir keluar daripada hujung urat yang berada di bawah rahim al-azil. Dibaca dengan zal bertitik, ada juga berpendapat dibaca tanpa titik. Ia adalah darah berpenyakit bertentangan dengan haid. Berdasarkan syarah ini, dapat difahami bahawa istihadah ialah darah penyakit yang keluar daripada hujung urat yang berada di bawah rahim yang dikenali sebagai al-azil selepas tempoh maksima haid iaitu 15 hari atau tempoh nifas iaitu 60 hari atau darah itu keluar secara berterusan di luar tempoh kebiasaan haid disebut juga sebagai tempoh bersuci. Darah istihadah adalah hadas yang tidak menghalang seseorang wanita daripada menunaikan ibadah seperti puasa, solat dan lain-lain. Wan nifas huwa damul khariju ba'dal waladi. Maksudnya, nifas ialah darah yang keluar selepas bersalin. Berdasarkan syarah ini, dapat difahami bahawa nifas adalah darah yang keluar daripada faraj perempuan setelah kosongnya rahim daripada kandungan, walaupun dalam bentuk alaqah iaitu segumpal darah atau mudghah segumpal daging. Darah itu keluar sebelum berlalu masa 15 hari selepas bersalin. Selepas tempoh tersebut tidak dihukumkan sebagai nifas. Tempoh maksimum nifas ialah 60 hari, tempoh minimum adalah 1 lahzah iaitu sedetik dan kebiasaannya adalah 40 hari. Wanita nifas adalah seperti wanita haid yang terhalang daripada melaksanakan ibadah puasa dan terbatal puasanya disebabkan keluar darah tersebut. Aqallu sinnihi tis'un sinin.
qamariyatun lil istiqra'i. Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, a'jalu min sami'tihi minan nisa' yahdanu nisa'un tihamah yahdanu li tis'i sinin wal muradu bit tis'i istikmalut tasi'ah wa qila nisfuha. Maksudnya, umur paling awal ialah 9 tahun, dihitung dengan merujuk tahun Qamariyah iaitu tahun Hijriyah mengikut kemampuan daya fikir. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu telah berkata, paling awal haid perempuan yang aku dengar bagi wanita-wanita di daerah Tihamah adalah 9 tahun. Yang dimaksudkan dengan 9 ialah sempurna 9 tahun. Ada juga berpendapat 9 tahun 6 bulan. Berdasarkan syarah ini dapat difahami bahawa waktu haid bagi seorang perempuan bermula ketika usia 9 tahun dan ke atas. Usia 9 tahun merupakan umur balik paling awal bagi seorang perempuan. Darah yang keluar sebelum usia 9 tahun daripada rahim perempuan tidak dinamakan sebagai haid, tetapi ia adalah darah fasad iaitu darah rosak. Nama saya Siti Nur Afika binti Al-Akbar, memegang nombor matrik 060326. Baiklah, matan hadis ialah wa aqallahu yawmun wa laylatan wa aksaruhum 11 bilayaliha wa aqallu tahrin bainal haidatain 15 yang bermaksud tempoh minimum haid adalah sehari semalam dan tempoh maksimum haid ialah 15 malam. Tempoh minimum bersuci antara dua haid adalah 15 hari. Wa aqallahu yawmu wa laylatan muttasilatan li'annahu aqalla ma'ulima kama qala Syafi'i qala imamu wal muradu miqdaru zalika wa huwa 24 sa'atan wa aksiratun 15 bilayaliha li istiqra'i aidan yang bermaksud sekurang-kurangnya dalam tempoh sehari semalam dan ianya secara berterusan kerana ia adalah paling sedikit yang kita ketahui seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i yang berkata yang dimaksudkan dengan jumlah itu ialah ia mestilah cukup tempoh 24 jam dan tempoh yang paling banyak ialah 15 malam yang berdasarkan sebuah kaedah pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh fuqaha untuk menetapkan sesuatu hukum. Maksudnya di sini ialah sekiranya seorang perempuan yang sudah mencapai umur haid iaitu 9 tahun dan ke atas melihat darah yang keluar pada tempoh sekurang-kurangnya haid sehari semalam dan tidak melepasi sebanyak-banyak haid iaitu selama 15 hari dan 15 malam, maka kesemua darah itu adalah haid. Sama ada tempoh tersebut sama seperti ada kebiasaannya sebelum ini atau tidak, sama ada darah yang keluar mempunyai warna yang sama atau berbeza. Hal ini demikian kerana syarat-syarat haid telah terkumpul padanya. Wa aqallahu tuhrin bainal haidatain 15 yawman li'annahu idza kana aksarul haidi 15 lazima fi tahri zalika. Yang bermaksud tempoh minimum kesucian antara dua getaran haid adalah 15 hari. Sebab kalau tempoh haid yang paling lama ialah selama 15 hari dan ianya adalah perlu untuk bersuci. Maksudnya di sini ialah tempoh minimum suci antara dua haid ialah 15 hari, maka darah yang keluar semula selepas 13 hari suci adalah darah fasad yakni rosak. Pada 2 hari darah pertama yang keluar semula untuk menyempurnakan baki minimum suci antara haid iaitu 15 hari. Kemudian darah selebihnya ialah darah haid yang baru. Darah fasad seperti hukum darah istiadah yang tidak terhalang daripada melaksanakan ibadah solat. Maka wanita yang menyempurnakan baki suci mestilah mengikut tata cara wanita istiadah bersuci sebelum mendirikan solat. Muharaja biqalihi bainal haidatain tahru bainal haidi wa nifasi idza qalna hamilu tahidu fa innahu yajuzu naqsuhu an zalika fil asahi bal law haraja mu'silan bil wiladati bila taqalli tahrin kana haidan yang bermaksud dari keluar dengan berkata di antara dua haid di mana sucinya antara haid dan nifas. Jika kita katakan wanita hamil itu adalah haid, maka bolehlah ia menggunakannya menurut pandangan yang lebih benar. Jika keluar berkaitan dengan bersalin tanpa gangguan dan ianya akan menjadi suci dan ia adalah haid. Maksudnya di sini ialah wanita hamil yang keluar darah semasa mengandung dia anggap haid. Menurut pandangan Muktamad Syafi'i, sekiranya darah mencukupi syarat tempoh minimum haid iaitu sehari semalam bersamaan 24 jam dan tidak melebihi 15 hari dan 15 malam. Namun, jika berlaku keguguran pada kandungan, maka darah yang keluar selepas kosongnya rahim ialah darah nifas. Waharaja aidan malau ra'at nifasa sittina yawman summan qata'an summa adada mu qabla 15 fa fi ja'lihi haidal hazani wajhani kama naqlahu fi syarah muhazzab fi kalami 'ala nifas al-mutawalli wa aqrahu qadiyatuhu tajihu kaunihi haidan yang bermaksud dan ia juga keluar jika dia mengalami pendarahan selepas bersalin selama 60 hari, kemudian berhenti, kemudian darah itu kembali lagi 15 hari sebelumnya. Maka ada dua aspek yang menjadikannya sebagai haid.
Dia juga ada menyebutkan dalam syarah Al-Muhaddab yang mengulas tentang pendarahan selepas bersalin. Itu ialah atas kuasa orang yang bertanggungjawab dan dia menyetujuinya. Dan kesnya berkemungkinan besar ialah haid. Maksudnya di sini ialah sekiranya darah tersebut bersambung dan tidak berhenti walaupun sedetik, maka ia dihukumkan sebagai darah isti'adah, iaitu hendaklah melihat kepada salah satu ciri-ciri isti'adah. Sekiranya darah tersebut berhenti sekalipun sedetik, maka darah selepasnya dihukumkan sebagai darah haid. Waharaja aidan ayyamun qa'i mutakhallati baina ayyami haidi iza qalna biqauli qati kama sayati, dan bermaksud, dan ia juga keluar hari-hari kesucian diselang-seling antara hari-hari haid, jika kita katakan dengan mengatakan darah itu akan datang ataupun keluar. Dan ianya bermaksud jika darah terhenti sebelum datang kembali beberapa hari, kemudian tempoh berhenti darah itu atau disebut tempoh nakal dianggap sebagai tempoh keluar darah haid mengikut pendapat yang mutamad. Syarat darah yang terputus itu keluar mestilah tidak melebihi 15 hari untuk dikira sebagai darah haid. Jika lebih, maka keseluruhan darah itu adalah darah fasid atau rosak dan bukan darah haid. Nama saya Ainun Syarah binti Asnan, nombor metrik 059844. Seterusnya saya akan menerangkan matan bagi wala hatta li aksarihi wa yahrumu bihi ma haruma bil janabah wa umurul masjidi in khaffat talwisahu. Yang pertama, wala hatta li aksarihi syarah dia bil ijma' fa innal mar'a qad la tahidu aslan wa saqtul musannif wa anil ghalib wa huwa fil haid 6 atau 7 wa fi tuhri baqi syahri. Maksudnya adalah tempoh suci kebiasaan bagi majoriti wanita adalah 23 atau 24 hari. Ketentuan tempoh suci kebiasaan ini berdasarkan haid yang datang kebiasaannya pada 6 atau 7 hari bagi menyempurnakan baki sebulan selepas haid. Bagi tempoh maksimum suci pula tiada haid kerana kadang-kadang ada wanita yang hanya datang 24 jam saja, ada juga yang datang haidnya sekali sahaja dalam 6 bulan. Yang kedua adalah wa yuharrimu bihi ay bil haid. Larangan ketika haid dalam Islam dikira sebagai perkara yang haram dilakukan. Hal ini kerana haid itu merupakan hadas besar dalam erti kata yang lain, sedang berada dalam keadaan yang kotor. Jika dilakukan juga, maka ia akan dianggap sebagai dosa besar. Yang ketiga pula adalah maharrama bil janabah, haram ke atas orang haid atas apa yang diharamkan dengan janabah kerana ia lebih berat. Li'annahu aghlazu. Maksudnya adalah orang yang junub adalah orang yang tidak suci disebab keluarnya air mani atau bersetubuh. Ia dinamakan sebagai junub kerana orang yang berjunub itu menjauhkan diri daripada mendirikan solat selama mana dia berkeadaan sedemikian. Maka larangan bagi orang yang berjunub juga termasuk kepada orang yang mengalami haid. Ini kerana junub dan haid termasuk dalam kategori hadas besar yang menyebabkan ia haram melakukan ibadah wajib seperti solat, puasa dan lain-lain. Oleh sebab itu, orang yang berada dalam keadaan ini wajib menyucikan dirinya dengan mandi wajib untuk beribadah sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang menerangkan bahawa darah haid itu adalah satu benda yang kotor dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Seterusnya, umurul masjidi in khaffat talwisahu. شرع الصيانة للمسجد عن التلبيس ولا خصوصية للحائط بهذا فإن المستحاضة ومن به حدث دائم أو جراحة تزيل كذلك وكذا المتناعل نعلا ذا نجاسة رطبة فليدلكه ثم ليدخله. Maksudnya di sini adalah larangan melintasi masjid ketika haid jika takut dari mengotorinya perlu dilakukan bagi menjaga masjid daripada segala kekotoran yang boleh mencemarinya. Perbuatan ini ditujukan kepada wanita yang haid atau wanita yang mengalami istihadah dan sesiapa yang mempunyai masalah penyakit hadas yang berterusan seperti kencing tidak lawas ataupun nifas ataupun beladah. Ia juga mengatakan bahawa seorang yang memakai slipper dengan najis yang basah dan terdapat padanya hendaklah ia menggosoknya dahulu dan kemudian barulah masuk.
Adapun persoalan tentang hukum wanita haid yang masuk masjid ini, terdapat perbezaan pendapat mengenainya, iaitu ada ulama yang membolehkan, ada juga ulama yang melarang. Hukum di sisi jumhur fuqaha adalah haram bagi wanita haid masuk dan duduk di dalam masjid walaupun dengan tujuan belajar semata-mata. Tetapi ia dibenarkan untuk sekadar melintasi atau lalu sekali lalu saja tanpa berulang-alik untuk keluar melalui pintu yang dimasukinya. Larangan ini sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 43 iaitu menyebut, dan janganlah pula kamu menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub atau berhadas besar, kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci. Pendapat kedua pula mengharuskan sebagaimana dalam hadis Nabi iaitu sesungguhnya seorang Muslim itu bukanlah najis. Maksud daripada hadis ini menunjukkan bahawa seorang Muslim itu adalah suci dan tidak najis, maka wanita yang haid boleh masuk ke dalam masjid. Menurut Ibnu Hizm, wanita haid tidak boleh solat dan bukannya tidak boleh mendekati tempat solat. Tetapi untuk melintasinya, ulama mengharuskan dengan dua syarat, iaitu ada keperluan tertentu dan diyakini masjid tidak dikotori dengan najis darahnya. Nama saya Ainur Hamizah binti Hariri, nombor metrik 060143. Matan hadis, wasaumu wa yajibu qada'uhu bi khilafis salati wa ma baina surratiha wa rukbatiha wa qila la yahrumu ghairul wat'i. Dan puasa yang wajib dilakukan selain solat dan apa yang ada di antara pusat dan lututnya, dan dikatakan tidak ada yang diharamkan kecuali persetubuhan. Maksudnya kat sini, wanita yang berada di dalam tempoh haid diwajibkan untuk menggantikan puasa yang ia tinggalkan ketika haid dan tidak diwajibkan bagi perempuan tersebut untuk mengganti solat yang ia telah tinggalkan ketika berada dalam tempoh haid. Dan dikatakan bahawa ketika haid diharamkan bagi suami untuk menyentuh di antara pusat dan lutut isterinya, dan diharamkan juga untuk melakukan persetubuhan bersama suaminya. Wasaumu lil ijma' ala tahrimuhu wa adamu sihatuhu wa yajibu qada'uhu bi khilaf as-salah liqauli Aisyah radhiyallahu anha, kana nu'miru biqada'u as-sawmu wa la nu'miru biqada'u as-salah wa in iqadu al-ijma' ala dhalika. Dan puasa telah disepakati secara bulat bahawa ia diharamkan dan ia tidak sah dan harus diqada tidak seperti solat. Menurut kata-kata Aisyah, kami diperintahkan mengqada puasa tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqada solat, dan telah disepakati. Maksudnya kat sini, ijma' telah berpendapat bahawa diharamkan untuk berpuasa bagi wanita yang sedang haid. Jika wanita itu berpuasa juga, maka tidak sah puasa tersebut. Maka wajib untuk menggantikan semula puasa mengikut jumlah hari yang ditinggalkan, tidak seperti solat. Solat yang ditinggalkan sewaktu haid tidak perlu digantikan apabila wanita itu suci. Hal ini demikian kerana haid merupakan ketetapan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bagi wanita, dan haid adalah perkara yang manik, iaitu penghalang bagi kewajipan solat. Wa ma baina surratiha wa rukbatiha ayyuhramu mubasharatuhu li anna dhalika urimu lil faraj wa min hamun hawlu alhami yushaku an yaqa'u fihi. Dan apa yang ada di antara pusat dan lututnya, artinya haram menyentuhnya kerana itu adalah haram bagi kemaluan, dan sesiapa yang berlega-lega di sekeliling nescaya jatuh ke dalamnya. Maksudnya ketika berada dalam keadaan haid, suami atau isteri dilarang untuk menyentuh pada bahagian antara pusat dan lutut kerana ia akan membawa kepada persetubuhan. Maka hukum melakukan istimta', iaitu bermesra secara seksual secara langsung tanpa lapik pada bahagian antara pusat dan lutut semasa haid adalah diharamkan menurut majoriti ulama mazhab Syafi'i, sekalipun jika tidak terjerumus kepada persetubuhan yang diharamkan secara nas Al-Quran, hadis dan ijma'. Wasabutu'an mubashiratuha lahu fima baina asirratu wal rukbatu tamisu al-faraj wa nahwuhu qala al-Isnawi wa laqiyas tahrimuhu. Mereka berdiam diri tentang dia menyentuhnya antara pusat dan lutut seperti menyentuh kemaluan dan seumpamanya. Al-Isnawi berkata, dan perumpamaan melarangnya. Maksudnya kat sini mereka telah berdiam diri tentang menyentuh antara pusat dan lutut ketika haid, dan juga melakukan persetubuhan ketika haid. Waqila la yahrumu ghairu wat'i liqauluhu sallallahu alaihi wasallam isna'u kullu syai'in illa an-nikah qala fi syara' al-mahdhib wa hadha aqwa min haitsu ad-dalil. Dan dikatakan tidak ada yang diharamkan melainkan persetubuhan. Menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukan segalanya kecuali perkahwinan. Beliau berkata dalam syarah al-muhdhab, ini lebih
kuat dari segi dalil. Maksudnya tidak ada yang diharamkan ketika haid melainkan persetubuhan. Menurut sabda Rasulullah SAW, lakukanlah segalanya kecuali perkahwinan, iaitu perkahwinan di sini bermaksud jima', iaitu melakukan persetubuhan antara suami isteri. Bila berkata dalam syarah Al-Muhzab, yang mana sabda Rasulullah SAW adalah lebih kuat daripada segala dalil. Wa qala fi at-tahqiq wa at-tankih wa at-tashih innahu al-mukhtaru qala walakin al-awwal wa al-mansus fi al-jadid wal asah inda al-aktharin. Dia berkata dalam penyiasatan, sip makan dan pembetulan, ia adalah yang terpilih. Beliau berkata, tetapi yang pertama adalah apa yang dinyatakan dalam yang baru dan lebih tepat menurut kebanyakan. Amma tahrimu al-watu'u fa ijma' wa mabrithu illah mu'allimatu jidan lil mujami' wal jazamu lil waliduh wa kalamuhu yuhimu al-husiru fima dhikruhu. Ijma' berpendapat ada penlarangan persetubuhan, ia adalah penyakit keturunan yang sangat menyakitkan untuk persetubuhan, dan kusta untuk kanak-kanak, kata-katanya memberi kesan terhad kepada apa yang disebutkan. Maksudnya kat sini, ijma' berpendapat diharamkan melakukan persetubuhan ketika haid kerana persetubuhan yang dilakukan tersebut jika hamil dan anak yang dikandung dan dilahirkan kemungkinan akan mendapat penyakit. Walau begitu, bagi mereka yang melakukannya dengan sengaja, mereka dianggap berdosa tanpa diwajibkan fidyah atau kafarah. Maka hendaklah mereka bertaubat dan memperbanyakkan amalan soleh termasuk bersedekah. Wa uridu tahrimu at-talaq fihi wa ajibu bi annahu asyaru ilaihi fima ba'da wa uridu aidan al-ghusl fa innahu yuhramu qabla al-inqita'. Biniyatu raf'u al-hadith idza qasdatu at-ta'budu bihi ma'a ilmuha bi annahu la yasah litala'ibu dhikruhu fi syara' al-muhdha. Dia menyebut tentang larangan perceraian di dalamnya, dan saya menjawab dia merujuknya kemudian. Baginda juga menyebut tentang membasuh kerana haram sebelum berhenti dengan niat membaca hadis jika berniat untuk menyembahnya sedangkan mengetahui ia tidak sah untuk manipulasi. Baginda menyebutnya dalam syarah Al-Muhzab. Okay, maksudnya kat sini tolak yang dilafazkan oleh suami kepada isterinya ketika haid adalah sah dan berlaku. Namun begitu, hukum tolak itu sendiri pada waktu haid adalah haram. Daripada sudut kesahihan tolak, maka tolak itu sah dan jatuh. Manakala daripada sudut melafazkan tolak pada waktu isteri sedang haid, jatuh hukum haram. Hal yang sama diumpamakan dengan kes solat dengan baju sutera bagi lelaki atau baju curi atau jual beli semasa azan kedua solat Jumaat. Oleh sebab itu, tolak dalam keadaan itu dinamakan tolak bid'ah. إذن قطعا لم يحل قبل الغسل غير الصوم لأن تحريمه بالحيض لا بالحديث بدليل صحة من الجنوب والطلاق بزوال المعنى المقتضي للتحريم وهو تطويل العدة بسبب الحيض. Yang bermaksud, jika haid terputus, seseorang itu tidak dibenarkan untuk melakukan aktiviti yang dibolehkan seperti sembahyang sebelum melakukan mandi wajib, kecuali berpuasa. Ini kerana larangannya disebabkan oleh haid, bukan disebabkan oleh hadas, sebagaimana yang ditunjukkan semasa berjunub. Dan perceraian dibenarkan disebabkan berakhirnya makna yang tersirat dalam larangan tersebut, iaitu pemanjangan tempoh penantian disebabkan oleh haid. Wa afhama anna ma 'ada as-sawma wa at-talaqa min hurrimati la yazalu tahrimuhu illa bil ghusli. Amma ma 'ala al-istimta'a fa li'anna man'a minhu innama huwa li ajli hadathi wal hadathu baqi. Yang bermaksud, selain daripada berpuasa dan bercerai, larangan terhadap perbuatan terlarang yang lain hanya dapat dihapuskan dengan melakukan mandi wajib. Aktiviti selain daripada itu, larangan adalah disebabkan hadas dan ia kekal selagi mana ia masih dalam keadaan berhadas. Wa amma li-istimta'u fa liqaulihi ta'ala wa la taqrabuhunna hatta yadkhul fa innahu qad qara'a bit-takhfifi wa tashdidi fi sab'i. Yang bermaksud berkenaan persetubuhan berdasarkan firman Allah, dan janganlah kamu mendekati mereka sehingga mereka suci. Ayat ini telah dibaca dengan pelbagai cara bacaan dalam 7 qiraat yang berbeza. Amma qira'atu tashdidi fasarihatun fima qulnahu wa amma takhfifu fa in kana muradu bihi aidan al-ightisalu kama qalahu Ibnu Abbas wa jama'atun liqarinati qawlihi fa iza tatahharna fawadahun wa in kana muradu bihi inqita'an haid faqad zakara ba'dahu syartan akhara wa huwa qawluhu fa iza tatahharna wa la budda minhu ma'a. Yang bermaksud berkenaan bacaan yang berat
jelas mengikut makna yang kita sebut. Bagi bacaan yang ringan, jika maknanya juga merujuk kepada mandi wajib, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas dan para ulama, buktinya terdapat dalam perkataan apabila mereka telah mensucikan diri, maka jelaslah maknanya. Walau bagaimanapun, makna yang dimaksudkan terputusnya haid, ia telah disebut selepasnya sebagai syarat layan, iaitu dalam perkataan apabila mereka telah mensucikan diri. Kedua-dua syarat tersebut perlu dipertimbangkan semula. وحكي الغزالي أن الوضوء قبل الغسل يورث الجزام في الولد. Dan Al-Ghazali menceritakan bahawa melakukan persetubuhan sebelum melakukan mandi wajib boleh menyebabkan kusta pada anak. وأوردوا على حصر المصنف الاستثنائي المنع من الطهارة. قال في زيادة الروضة وكذا تحريم عبور المسجد في الأصح إذا قلنا بالوجه الضعيف أنه يحرم عبوره عند عمل التلبيس ولا يستثنى نكاح المستبرأة وإن كان يرتفع أيضا بالانقطاع لأن الكلام فيما حرم بالحيض وتحريم نكاح المستبرأة ثابت قبل الحيض. Dan penulis menyenaraikan pengecualian larangan daripada kebersihan. Beliau menyatakan dalam Az-Ziyadat Ar-Rawdah, demikian juga larangan melintasi masjid menjadi lebih kuat jika kita bersetuju dengan pendapat yang lebih lemah bahawa ia adalah diharamkan apabila ada risiko pencemaran. Begitu juga perkahwinan dengan wanita yang sebelum ini sudah berkahwin dan kemudian menjadi janda, walaupun kekotorannya berhenti, tetapi diharamkan kerana perbincangan yang berkisar pada apa yang diharamkan semasa haid. Dan larangan berkahwin dengan wanita yang sebelum ini sudah berkahwin dan kemudian menjadi janda telah ditetapkan sebelum haid. Walau abdalul musnafa al-ghuslu bit-tathhir lakana aula liyashmuli at-tayammum bisyartihi. Jika pengarang menggantikan mandi wajib dengan at-tathhir iaitu pembersihan, ia akan lebih sesuai untuk merangkumi at-tayammum dengan syaratnya.